Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, saya tengah break, ada lintas langsung dengan 12 orang pelajar daripada Maldives. Okey. Saya pernah ada 2 orang pelajar ya, master yang saya telah graduate kan daripada Maldives ya. So hari ini saya bersama dengan 12 yang lain adalah atas connection dan location. Akhirnya mereka berkumpul sebanyak 12 orang untuk mengadakan Zoom meeting dengan saya. Mereka tak kenal Mendeley. Okey, pelajar-pelajar baru kat sana, dan mereka juga tak kenal Atlas T. Okey, mereka pernah dengar Mendeley tapi mereka tak pernah dengar langsung Atlas T. Jadi saya pun memberikan penerangan, buat demonstrasi 4 jam ya. Bagaimana untuk menggunakan Mendeley, apakah itu Mendeley, apa itu Atlas T. So alhamdulillah ya. So apa yang saya cerita hari ini adalah tentang soalan yang tanya kepada saya. Dia kata, adakah semua pensyarah itu expert untuk ditunjukkan kuesioner? Jadi saya nak sebut macam ni ya. Pensyarah pada dasarnya dia dikategorikan sebagai scholar yang mempunyai qualification dalam satu perkara yang kita nak kaji. Okey, tetapi untuk menyatakan dia tu expert dalam erti kata pakar, okey, dalam serba-serbi itu kita kena ada reserve. Saya lebih senang mengatakan pensyarah adalah scholar, sarjana. Okey, dan malah pelajar daripada luar yang masuk belajar, yang ada pengalaman dalam industri 12, 13, 15, 20 tahun, itu adalah juga expert. Okey. Jadi berbeza, mereka tu expert dari segi pengalaman mereka bekerja menghadapi real situation. Sedangkan pensyarah dekat universiti baca buku, buat artikel, baca buku, buat artikel, bagi ceramah lebih kurang, dan itu sebenarnya adalah dunia scholar, bukan dunia expert dalam erti kata implementation kepada teori yang mereka laksanakan. Okey, calon di luar buat master, buat PhD sebab mereka nak dapat daripada perspektif knowledge. Mereka dah ada hands on experience. Sedangkan pensyarah tidak ada hands on experience, tetapi banyak maybe dari segi teori. Maka kedua-duanya bila bergabung baru dah meletup. Okey. Sebab tu saya katakan kedua-dua tu patut jadi satu tim yang baik. Okey, kita tidak boleh meletakkan terlalu superior kepada pensyarah. Okey, mereka tu scholar. Okey, yang boleh memberikan tunjuk ajar kepada mereka yang pakar ini, dan dalam beberapa hal lain pakar ini juga boleh menunjuk ajar pensyarah aspek-aspek yang patut diberikan tumpuan dan perhatian, kerana mereka tahu situasi dan perkara, letak duduknya perkara di luar sana. Okey, kadang-kadang apa yang disebut sebagai teori yang hebat dalam kuliah, dalam ceramah kita, sebenarnya teori itu tak pakai kat luar pun. Okey, tak adalah banyak implementasinya di luar pun. Okey, tapi itulah situasinya, di mana bila mereka masuk ke higher institution, mereka terpaksa mengikut apa yang dikatakan sebagai environment of knowledge. Walau bagaimanapun, knowledge sebagai asas penting, tetapi implementation juga penting. Tidak ada sesiapa yang boleh katakan I'm the best, I'm an expert, tak boleh ya. Kerana ada aspek-aspek lain yang kita kena berkongsi untuk memberikan untuk memberikan hasil yang terbaik. Untuk mengatakan semua supervisor itu expert tu tak. Orang luar aja kata pensyarah ni expert. Saya tahu. Kenapa tahu? Ada juga merujuk kepada saya nak buat macam mana, nak buat macam mana, walaupun mereka tu dah lama. Okey, tapi mereka tak nampak jalannya. Okey, sebab itulah kita kena ada reserve. Bukan reserve kerana apa? Kerana ada banyak aspek-aspek yang mungkin pensyarah di universiti boleh bercakap, tetapi bila kita bawa mereka kepada situasi sebenarnya, mereka mungkin tidak boleh melakukannya sebaik mana mereka boleh berkata. Okey, menyatakan teori-teori tak samalah kan. Tapi kalau kita nak sekadar nak semak kuesioner, bolehlah, sebab itu hanya teori saja kan. Tapi nak bawa mereka keluar, mereka boleh jadi penasihat daripada perspektif knowledge sahaja. Sebab itulah tak boleh nak arrogant, nak tunjukkan kita tahu semua, orang lain tak tahu semua kan. Melihat calon postgraduate tu sebagai tak tahu semua,
tak boleh juga begitu. Jadi kita kena ada give and take, barulah hidup ni nyaman. Kalau kita lihat supervisor di luar negara, ini budaya mereka. Saya tak tahu macam mana mereka tidak akan kritik depan-depan terus menerus. Mereka akan mula dengan pujian dahulu. Okay, I believe you are doing a great job. Okay, now your thesis is progressing, your research is progressing. Okay, I can look the way you do it is very good for you. Okay, I'm proud of you. But ada ujung dia, and ada ujung dia, and you have to look from this angle first, and you have to do this and do that in order to strengthen what you have done. Jadi mereka takkan kata, kadang-kadang kita pun malu sendiri. Kenapa kita malu? Osman, okay, you have done a good job. Okay, I'm proud of you. Kita buat alamak, kita rasa macam buat macam lebih kurang je, tapi dia rasa dia cara dia puji kita tu terangkat kita kan. And then baru dia bagi sikit-sikit. Dia tak terasa, sebab tu kita tak terasa. Dan mereka tak arrogant. Percayalah, kita jumpalah expert sebesar mana pun di conference. Kalau kita berani tegur mereka, kebetulan mereka tu maybe free, relax kan. Kita kata, can I have your phone number, I have your email ke apa semua, can we have a chat, I want to talk, dia tak ada masalah. Dia tak menunjukkan seperti yang dia tu superior. Okay, contoh yang paling jelas, hantarlah email kepada mereka, mereka akan balas. Okay, jadi itu budaya kita kena belajar. Walaupun kita dah berpuluh tahun jadi seorang scholar, okay, jangan kita arrogant. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak kata orang tak baik, tak bagus, sikit-sikit kata student tu macam ni, student macam itu. Kita sebenarnya kan tak tunjuk penjalan kepada mereka. Tapi saya suka budaya tadi, budaya mereka takkan condemn kita terus-terusan. Mereka akan beri pujian di mana yang patut mereka puji dahulu. Lepas tu baru mereka akan beri komen, kita tak terasa hati kerana kita telah mendapat suatu pandangan yang baik. Lepas tu kata, I think you need to add some more, make it more. Satu benda yang saya kena sebut, Osman, you have done a great job. I think I love to read your paragraph, but I need to hear your voice in your writing. Apa benda pula your voice in your writing? Jadi saya pun fikir-fikir, rupanya saya buat summarization sahaja. According to sana, according sini, saya tidak ada pendapat dan pandangan saya untuk menjadikan dia lebih kritis. Maka baru saya faham, tapi saya tak berkecil hati dan berbangga dengan teguran secara yang mereka lakukan kepada saya. Itu saja untuk saya. Saya akan sambung sesi, masih lagi sambung, sekarang berehat dengan kumpulan Madif ini. So mudah-mudahan kita dapat berpuasa besok dengan satu puasa yang terbaik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.